Sampai tujuh naik tu. Lepas tu flight dia pun jenis batalkan sesuka hati dia. Dia batal. Dua tak ada. Dua tak ada flight. Lepas tu kita dengan nak transit tu, tunggu pula transit kata ke 5. Tak ada ke 5. Tak lalu apa-apa, tak ada. Betul. Batal flight sama esok pula. Lepas tu kita pun ambil bas nak pergi ke hotel. Naik bas ni Masya Allah. Jam kan bandar tu kan. Ingat ke jam apa? Jam atas lembu. Dengan atas lembu. Dengan bas dia ni. Bawah ni lubang penuh. Dia duduk pijak kita. Duduk pijak. Lubang bawah. Duduk nampak jalan. Duduk lubang. Teruknya. Lepas tu sampai kat hotel. Lepas semua masuk hotel dia. Masya Allah hotel dia. Lepas tu ayak. Kami semua. Kami pergi 40 orang. 40 orang tu. Terselamat. Allah bagi selamat seorang je. Tak kena cirit-cirit. Yang lain semua. Termasuk dengan orang kali. Pergi makan-makan tu sampai di Mekah. Yang syoknya. Sampai di Mekah tu ada seorang jemaah tu dia dah kenal lah. Yang lain semua Alhamdulillah kena lepas umrah baru kena. Semua dah ambil bawa ke hotel. Anak kena last sekali. Kali kita dah tengok apa ni semua ni jenong lagi tau. Anak kena last sekali kita kena tu pergi masuk ayak tu. Kalau nak serta bagi, tapi bagi orang tertentu tak susah. Alhamdulillah. Bagi orang tertentu. Sebab tu dia berbalik kepada adat dan kebiasaan seseorang. Dan orang tu dia kena menghukum mengikut kemampuan dia. Dia tak boleh. Sedangkan dia mampu tapi dia nak abang kata dia tak mampu. Allah tahu pendustaan itu. Solat kamu bukan untuk manusia, solat kamu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia boleh ukur kemampuan dia untuk mengharuskan dia qasar atau tidak solat tersebut. Ini bukan dia kata. Wah, boleh cantik lah, kita boleh tak. Dia berbalik pada kemampuan dia. Tapi ada part dengar cerita orang baru balik lepas haji, ada part dalam nak pergi haji tu kena berjalan benar, ada part tu memang Nabi sentiasa buat jamak apa. Betul. Dia di Mina. Okey. Di Mina Nabi SAW qasar. Nabi tak jamak. Di Mina 3 hari 3 malam tu Nabi duduk tu Nabi qasar saja, qasar. Masuk solat Zuhur, qasar, asar, qasar 2, solat 2. Itu sifat Nabi. Sebab jamak ni untuk mudarat. Jadi kalau tak ada dalam keadaan darurat, Nabi tak jamak. Nabi relax. Walaupun ada keharusan jamak, tidak ada larangan jamak. Tapi Nabi, prinsip Nabi jamak untuk mudarat. Sebab tu Nabi solat di Mekah walaupun Nabi menetap di Mekah, tapi Nabi qasar solat. Membuktikan bahawasanya Nabi tetap dalam kategori bermusafir. Tanpa mengira hari, 18 hari Nabi di Mekah, Nabi qasar solat. 2 sampai Nabi balik. Tapi Nabi tak jamak. Macam tu juga di Mina, Nabi tak jamak. Yang Nabi jamak 2 tempat sahaja. Di Muzdalifah dengan di Arafah. Arafah Nabi jamak antara salat Zuhur dengan Asar. Kemudian Nabi SAW berdoa sampai ke tenggelam matahari. Nabi bertolak ke Muzdalifah jalan kaki. Sampai di Muzdalifah, sampai Nabi sampai dah lewat ni. Dah masuk waktu Isyak. Nabi salat Isyak dengan Maghrib dilakukan secara jamak takhir. Kemudian Nabi terus beristirahat. Adapun di Mina, Nabi semua Nabi pendekkan dan qasarkan salat saja. Orang nak ikut jarak daripada Mekah, sahabat-sahabat ikut je Nabi buat. Walaupun ada orang Mekah, qasar salat. Nak ikut jarak Mina ke Mekah 7 km Ustaz, soalan tentang yang qasar tu kan, macam yang Ustaz cakap yang sahabat Nabi buat tu 19 hari. Kemudian sahabat-sahabat Nabi pun dia macam tak ada satu tempoh mana yang katakan kalau 2 minggu pun sepanjang 2 minggu dia akan qasar. Kemudian ada satu kisah tu zaman Osman. Ada sekali tu Osman dia Osman dia penghujung kekhalifan dia semayang full. Lepas tu sahabat-sahabat nampak pelik. Kenapa dalam keadaan musafir Osman solat full? Sahabat tegur semua. So Osman buat tu betul ke menyelisih sunnah Nabi macam mana? Yang Umar buat tu itu adalah ijtihad. Osman. Yang Osman buat tu ketika mana di zaman khalifah, dia balik dia buat haji. Ketika itu dia tak jamak solat dan dia tak qasar solat. Dia solat full di Mina. Jadi benda tu diperhatikan kepada sahabat. Ijtihad Umar, dia kata ini adalah tanah air dia. Ini adalah kampung halaman dia. Maka bagi dia bila dia balik kampung halaman, dia lakukan seperti biasa. Dia tak dikategorikan sebagai orang musafir. Tapi apa yang Umar buat ni menyelisihi jumhur dan majoriti sahabat-sahabat Nabi yang lain.
bahkan menyelisih tindakan Nabi SAW sendiri. Namun ijtihad Umar dia ijtihad, bahkan dia ada otoriti berijtihad. Jadi dia ijtihad, dia tersalah, dia dapat satu pahala. Kita tak boleh ijtihad ni. Itu buat salah pula. Jadi Ustaz maksudnya lebih afdal dan Dia sebenarnya. lebih afdal mengikuti petunjuk Nabi. Sebab perbuatan Uthman dia tak membatalkan hukum sebelumnya. Kenapa? Sebab itu hanyalah pendirian Uthman semata-mata. Dan menyelisih keseluruhan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia macam ada banyak beberapa kenyataan Ibn Abbas yang menyelisih sahabat-sahabat lain. Yang ni dipanggil syudzat ataupun perkara-perkara yang agak asing tindakan sahabat. Contoh Abu Hurairah ambil wudu, sapu sampai dengan. Macam ni. Terbau. Basuh sampai bau. Pasal apa? Pasal dia kata tu hadis Nabi SAW yang Nabi kata asbirul wudu, hendaklah kamu ratakan wudu kamu. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah muhajjalin, ghurran muhajjalin min athari wudu. Hendaklah kamu ratakan wudu kamu akan datang di akhirat kelak bagi siapa-siapa yang ratakan wudu dalam keadaan anggotanya bercahaya. Perkataan ghur itu merujuk kepada anggota, muhajjal merujuk kepada wajah. Ataupun salah satu yang tak ingat. Tapi salah satunya merujuk pada wajah dan salah satunya merujuk kepada anggota. Macam kuda akan ada tanda lidah dia putih, orang nampak kaki dia putih. Macam tu lah orang berwudu. Maka Abu Hurairah ni dia faham hadis tu. Ambil sapu macam ni. Basuh sampai sini, sampai bau. Sedangkan benda tu tak dituntut pun dalam sunnah sampai dekat. Jadi benda tu dikategorikan sebagai syudzat dia. Benda yang asing bagi Abu Hurairah atas ijtihad dia dan sikap dia. Kita tak boleh jadikan benda tu sebagai dalil untuk kita lebih-lebih juga. Allahu a'lam. Soalan? Patah saya buka soalan online. Soalan online Jadi kalau nak tanya pasal solat sunat kan, kalau macam saya pergi sembahyang kat masjid kadang-kadang kan, solat sunat rawatib ni dia boleh semua waktu ke macam mana? Sebab saya rasa nanti kalau habis maghrib, di azan dia tak bagi, imam tu tak bagi masa untuk buat solat pun, dia terus sembahyang. Time azan lain, dia azan, dia tunggu ya 5 minit 10 minit lepas tu baru dia qamat, baru dia buat. Maghrib dia ada khilaf. Maghrib ni dalam hadis Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, anu salat qabla al-maghrib. Dia kami salat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW, idza syaa shalla wa idza lam yasha lam yusalli. Bila kalau kamu nak solatlah, kalau kamu tak mau tak solat. Tapi perbuatan Nabi SAW, Nabi tak solat sebelum maghrib. Tapi Nabi bagi pilihan untuk umat dia, kalau nak buat, kalau tak mau buat sudah. Untuk solat lain pun. Dah, untuk solat lain dah. Untuk solat itu maghrib adalah khilaf. Untuk solat lain, solat zuhur, sebelum zuhur, selepas zuhur ada dalam sunnah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, solat sebelum asar, solat selepas maghrib, solat sebelum dan selepas isyak. Itu ada dia. Cuma salat isu solat Jumaat ni sebelumnya tidak ada. Dia tidak ada rawatib. Yang ada hanyalah solat selepas sudah Jumaat. Itu sunnah yang ada di dalam hadis. Adapun qabliyah Jumaat tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Yang ada adalah solat sunat umum sebelum Jumaat. Sebanyak mana pun kita nak buat. Tapi yang tu orang tak buat. Orang tunggu juga sampai azan Jumaat. Dalam sunnah jelas. Sahabat-sahabat Nabi ni berlumba-lumba pergi solat Jumaat seawal mungkin. Maknanya lepas naik matahari tu, lepas duha tu, mereka dah pergi berbondong-bondong menuju ke masjid dah. Jadi mereka memulakan solat sunat. Bila azan dia berhenti. Kita tak solat lagi. Kita tunggu azan baru kita sembahyang. Sekarang ada orang mengajar. Dengan orang mengajar. Mengajar sebelum Jumaat ni tak apa nak kena sebenarnya. Dalam hadis Abu Daud disebutkan Nabi SAW larang kita adakan sebarang berbentuk halaqah. Tahalluq. Adakan halaqah mengajak ceramah sebelum Jumaat. Tak boleh, sebab apa? Sebab fokus asas adalah kepada khutbah. Sebab tu khutbah tu kena berkualiti. Jadi orang lah ni sekarang ni dia pergi penceramah sebelum Jumaat tu adalah paling hebat. Khutbah tu Tok Imam Mat tu kira orang ambil pot. Start habis ceramah tu. Cari pot. Maka ceramah tu sudah duduk depan. Tak betul. Kita sepatutnya khutbah tu lah kena berkualiti. Sebab tu kita kena tengok balik, kena review balik dari sudut sistem khutbah yang ada. Dari sudut isi kandungan teks khutbah. Kita kena cakap benda yang realistik sikit lah. Kadang-kadang berlaku lah. Jarang sangat berlaku. Kadang-kadang berlaku.
Kawasan cakap berkenaan dengan keindahan sungai, peti jaga sungai. Tapi kampung tu tak ada sungai pun. Kita kena jaga sungai, kita cinta sungai kita, jaga kebersihan sungai, sungai ni air, sumber air dan sebagainya. Kampung tak ada sungai. Sebab khutbah tu bergantung pada khutbah negeri dia. So benda tu kena pati. Kalau khutbah masjid tu orang curi kasutnya, selalu curi kasut. Cakap dia curi-curi. Hukum curi dan sebagainya. Itu khutbah ni dia berbentuk nasihat dan menyelesaikan isu setempat dan masalah yang berlaku ketika itu. Tu tujuan khutbah. Dia bukan nak cerita benda-benda yang tak relevan dan tak ada pada masyarakat. Ada pernah dulu ni ada masa musim khutbah vitamin. Pergi makan apa semua tu yang suruh biar ni kat doktor dah cakap. Kita khutbah ni bagi selesai masalah umum. Simple, ringkas bahasa, mudah sampai dan tak perlu nak berbunga-bunga sangat. Nak bersastra, nak berpantun dalam khutbah lah apa semua. Tak payah. Nak menyanyi pun tak payah. Nyanyi ucapan tu menabung cukup lah. Macam kami sebelum azan tu dia ambil dalam masa 10 minit. Dia bagi tahu macam inti sari khutbah dalam bahasa Jerman. Sebab nanti khutbah tu 100% Arab. Awak tak bagi lepas khutbah? Tak tahu, saya tak tanya apa dah. Lebih baik dia lepas khutbah. Sebab tahajud sebelum kita Jumaat ni dia tak kena. Sebab ada hadis khusus yang melarang. Walaupun hadis tu mungkin boleh ditakwil dengan pelbagai takwilan yang lain, tapi dia masih lebih strict. Umumnya kalau kita nak selamat, elakkan sebarang tahlil. Elakkan sebarang berbentuk kumpulan mendengar ucapan dan sebagainya. Sebab bagi masyarakat terus fokus kepada khutbah. Lepas ada khutbah tu, jelas lah apa nak cakap. Masuk khutbah dan sebagainya. Saya rasa bila dia orang lakukan benda tu sebab khutbah tu tidak berfungsi secara betul ya. Sebenarnya dia sebab tu dah dia buat mengajar dengan khutbah lah. Dan macam dia nak counter dah khutbah yang tak berkualiti. Sebab tu saya dah okey lah. Dah khutbah tak berkualiti dia berkualiti. Dan tak kena. Kita kena bukti dah khutbah. Sebab tu kita tak ada kuasa apa. Tu imam tu pandai-pandai lah. Dia bukan ni pun. Tu masalahnya, tu masalah isu pejabat agama. Dia bukan ada kaitan dengan pusat. Dia bukan di bawah pengurusan JAKIM tau. Khutbah adalah di bawah jabatan-jabatan agama Islam setiap negeri. Jabatan agama Islam setiap negeri. Macam mana? Dia buat jauh ni. Dia semua di bawah jabatan agama Islam negeri. Dan yang paling berkuasa sekali, wilayah mungkin dia ada pasal dia tak ada raja, dia akan terikat dengan kuasa menteri besar, menteri wilayah. Tapi kalau negeri-negeri lain, dia tak ada kuasa, menteri besar pun tak ada kuasa. Sebab dia direct di bawah sultan dan raja. Sebab tu orang yang menulis teks khutbah ni penting. Dan orang yang membaca teks khutbah tu pun penting. Bagi pandangan anak, khutbah ni dia tak perlu teks. Maksudnya dia bukan tak perlu teks apa. Kadang orang yang nak buat macam mana kalau dia nak baca teks. Tapi tak perlu teks khusus. Cuma bagi guideline kat dia. Jangan sentuh bab ni. Tak payah nak pergi duduk berkhutbah, nak berpolitik dalam khutbah. Nak pergi duduk sebut tentang parti politik, yang pangkah parti ni, sokong parti ni. Tak perlu. Kemudian isu-isu yang terlalu politik secara jelas. Maksudnya pergi kacau. Kemudian hendaklah khutbah tu bersifat sekian, 1, 2, 3. Kita bagi guideline macam tu. Hang buatlah apa-apa hang nak buat. Cakaplah tentang persekitaran yang berlaku. Kalau masjid dekat tengah KL, cakaplah pasal maksiat banyak sikit. Cakap pasal arak, cakap pasal judi, cakap pasal zina, cakap pasal kelab malam. Tahulah kena. Cakap. Mai lagi cakap lagi. Jangan bosan. Itu adalah misi khutbah. Kita tak boleh nak bagi alasan. Kalau benda tak betul, kita tak tahu kalau benda tak betul, tak boleh. Pasal tazkirah sebelum Jumaat dia tak boleh. Memang tak boleh. Dari secara nasnya, mengelak hal itu lebih baik daripada buat. Lebih baik daripada kita buat. Sebab kita nak benda khutbah tu kita memang kena dengar juga kok mana pun. Kita mesti kena dengar juga. Saya ada lagi soalan. Ada soalan saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya wakil saya ingin ucapkan selamat datang dan terima kasihlah. Dah bayar. Lipat pun. Soalan saya mungkin bersifat agak sedikit sensitif, so saya mengharapkan keterbukaan abang-abang dan Ustaz di sini. Soalan saya, apakah tujuan sebenarnya Ustaz ni berpendidikan agama, telah belajar di Madinah dan sebagainya. Dan Ustaz sebenarnya boleh menjadi sebagai penceramah bebas di mana Ustaz akan lebih menarik ramai lagi pendengar-pendengar. Tapi instead of that, Ustaz masuk
menggunakan platform politik, dan secara tak langsungnya pengikut-pengikut Ustaz, maaf kata, mungkin akan berkurang, mungkin yang berfahaman politik lain dia akan tidak mengikut Ustaz. Dan apakah peranan Ustaz dalam parti politik ni, ataupun saya lebih suka menggunakan perkataan permainan Ustaz dalam politik ni? Adakah lebih ke arah strategi lah, lebih ke arah positif yang saya harapkan, ataupun ke arah negatif yang saya harap janganlah terjadi? Negatif seperti membuat keputusan atas dasar tekanan politik, ataupun atas dasar-dasar yang tertentu untuk kepentingan diri sendiri dan kroni-kroni, contohnya lah. Dan itulah soalan pertama. Dan soalan kedua, seperti lihat sekarang, saya cakap lah, tengah-tengah bandar banyak maksiat dan sebagainya lah. Lepas tu, manakah Ustaz juga orang yang ada berpangkat di dalam kerajaan, terutama dalam hal agama. Seperti bila kita tengok di masa tahun baru ke, contohnya kan, kenapa konsep itu, contohnya kita mengadakan konsep-konsep sebenarnya, contohnya kenapa dibenarkan iklan konsep itu dibuat besar-besaran, tapi kenapa kita tidak membuat satu majlis ilmu agama, seperti tak kisahlah seperti buat sesuatu di masjid, mungkin ada, tapi tidak diwar-warkan. Kenapa kita war-warkan benda yang tak sepatutnya daripada perkara yang boleh menjaminkan modal insan sebuah negara itu? So, itu je lah. Pertama sekali soal berkenaan dengan bilik politik. Yang ni nak rasa isu yang seperti ini dia bergantung kepada kemampuan seseorang dan bergantung kepada kesediaan seseorang untuk berhadapan dengan tekanan dan juga berhadapan dengan situasi yang berlaku di sekitaran. Jadi kita memilih platform ini satu tawaran platform yang diberikan. Untuk pengetahuan entah apa, sebelum daripada Ana bertanding Exco Pergerakan Pemuda UMNO ni, tahun ini dah dilantik menjadi Exco yang pegang biro IPT dalam negara. Ana tak ada jawatan dalam UMNO, dia kena faham dia tu. Tapi media memainkan peranan untuk mengambil pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan dan disebarluaskan. Di samping kawan-kawan dan sahabat-sahabat juga bantu melalui media sosial. YouTube, kemudian Facebook, kemudian Twitter, sedikit sebanyak memberikan pendapat dan pandangan. Akhirnya media sosial ataupun media arus perdana mengambil pendapat dan pandangan kita. Maka secara langsung ataupun tidak kita dilihat orang yang banyak bercakap tentang isu politik. Tapi pada akhir tak ada langsung tunjukkan dalam parti, tak ada kata duduk dalam pertubuhan ulama UMNO, mana ada pertubuhan ulama UMNO, tak ada pun. Kata duduk dalam biro apa-apa, kata ada masuk. Ini baru keterlibatan Anwar selama beberapa bulan ni, baru dalam Exco Pergerakan Pemuda Malaysia. Itu jawatan dalam parti yang diamanahkan untuk pegang Exco Biro Pengajian Tinggi dalam negara. Anak akan jaga yang luar negara ni, tupu sebelum tu ada tupu On Hafiz. Sudah On Hafiz Biro IPT luar negara. Dia sampaikan salam kepada sahabat-sahabat sekalian. Dia dapat hadir, dia pupi sudah sekali dengan Allah ni. Tapi ni dia tak dapat hadir, dia ada urusan yang lain. Jadi dia sampaikan salam. Okey. Jadi apa yang nak beritahu di sini? Dapat peranan ni nak kira platform yang disediakan, iaitu satu kelebihan yang diberikan. Nak bercakap tentang agama, cakaplah. Apapun kita boleh cakap. Di mana saja kita boleh cakap, atas pentas mana pun kita boleh cakap pasal agama. Itu nak kira satu peluang dan ruangan yang baik diberikan, yang anda terima dengan cara yang positif. Cuma ada beberapa isu yang perlu kita faham. Satu, negara kita merdeka bukan daripada penjajahan orang Islam, bukan daripada Saudi yang jajah kita waktu lepas kita. Kita daripada jajahan British yang jelas meninggalkan sistem konvensional, yang meninggalkan sistem demokrasi, yang meninggalkan sistem barat untuk dipraktikkan dan diteruskan dalam negara kita. Dan pada ketika itu, ketika lepas kita merdeka, apa yang berlaku? Realiti yang berlaku. Orang-orang agamawan, tuk-tuk guru dan sebagainya, mereka tak mau terlibat dalam pentadbiran. Mereka pulang ke kampung, mereka buka dan dirikan pondok-pondok serta madrasah. Teruskan pengajian ilmu. Jadi pentadbiran kita dituduhkan oleh siapa? Orang yang memiliki latar belakang pengajian konvensional. Maknanya barat. Mereka ni dah duduk mentadbir. Abdul Rahman, Tun Musin, Tun Razak dan yang seumpama dengannya. Mereka semua ni berlatar belakang pendidikan konvensional.
Jadi termasuk termahagia sebenarnya. Jadi apabila orang agama tahun 60-an apa semua start pergi mengaji doa negara, pergi mengaji Timur Tengah, balik mereka, terlibat mereka masuk dalam pentadbiran. Ketika itu baru bermula. Dia kita tak dipanggil evolusi, tak boleh. Evolusi. Dia sikit. Dia tahun 70-an baru nak diwartakan di sekolah pemakaian tudung. Bentuk pemakaian tudung itu pun khilaf. Bahkan zaman Tun M jadi Menteri Pendidikan masa tu baru diwartakan tahun 70-an pemakaian tudung di sekolah. Maknanya baru ketika tu baru kita bincang pasal tudung. Tahun 57 kita tak bincang. Ada siapa cakap tudung? Free hair semua ya. Free hair. So kita faham benda ni, evolusi benda ni. Kita tak merasai benda tu, kita bukan orang pasca kemerdekaan. Kita adalah anak-anak orang yang berhadapan dengan pasca kemerdekaan. Bahkan pok-pok kita mungkin di sini ramai yang tak sempat merdeka pun. Lepas merdeka baru dapat dilahirkan. Jadi orang yang sebelum tu lagi, yang masa tok kita, yang faham keadaan bila kita berbincang tentang isu ni, dia nampak benda tu berlaku secara berlengkap dan perlahan. Kemudian barulah nak masuk perbincangan tentang bila berlaku revolusi Iran pula. Barulah orang bercakap berkenaan dengan agama. Barulah Malaysia hantar tokoh-tokoh negara. Anwar Ibrahim masa tu, Seri Ibrahim masa tu dia Abim, tim Abim pergi, Datuk Fuad Hassan pergi, Ibrahim Ali pergi, so, ramai pergi, Mak Sabu pun pergi. So mereka pergi ke Iran, mereka tengok nak ambil revolusi, nak balik apa yang boleh bawa balik ke Malaysia. Masa tu yang menjadi duta Iran kat sana, Sheikh Yusuf Rawah, duta Malaysia ke Iran. So buat balik semua benda ni, apa-apa yang bagus boleh dimanfaatkan. Tahun 80-an baru nampak wujud pula Al-Arqam. Dan dia mula naik. Lepas tu naik pula popular lah Abim, gerakan Abim. Kemudian tahun 80-an juga orang duk berbincang tentang isu perbankan Islam, sistem. Masa tu masa nak buat sistem perbankan Islam, masa tu antara yang mengkritik keras adalah PAS. Masa tu lah PAS kritik keras. Beberapa pemimpin PAS yang menyebut cara terang nak buat bank Islam apa, campur dengan. Masa tu baru nak buat, dia perlu ada keterlibatan sistem perbankan konvensional. Dia perlu ada masa tu. Pasal nak diri seorang-seorang dia tu bukan senang. Siapa nak melabur kat bank Islam? Siapa nak simpan duit kat bank Islam? So pada ketika tu ada sistem-sistem yang mungkin tak dipersetujui. Ada kata ni macam campur mi dengan babi lah apa semua. Jadi gue sekali, jadi benda haram semua. So tapi akhirnya dapat diperkukuhkan sampai ke hari ini Malaysia dalam ranking dunia nombor 13 yang terbesar. Tapi dari sudut sistem antara yang terbaik di dunia, nombor 3 di sana. Yang terbaik dia menjadi hak sistem perbankan Islam. So kita buat di bawah pihak negara ada ISEF-nya, Universiti Khas Islamic Finance. Lepas tu kita ada ISRA, Pusat Research Center untuk isu-isu perbankan Islam dunia. Kita buat di Malaysia. So benda macam ni dia berlaku secara berperingkat. Dan kesan daripada penjajahan sistem konvensional tu dia ada hingga hari ini. Kesan isu pusat judi dulu ni, zaman Lim Gok-tong, dulu di Genting Highland. Itu semua idea-idea dia mesti bagi kat sana. Pasal asalnya pusat judi ini nak biar satu tempat lah. Tempat ada tuntutan daripada orang Cina, orang bukan Islam tentang pusat-pusat hiburan yang untuk mereka. Jadi masa tu lah, walaupun kalau ikut kita bagi buat apa, tapi kita nak bincang bab tu lah ni, nak buat apa, benda tu dah berlaku dah, dan benda tu dah termaktub dalam perjanjian, telah ditandatangani bersama. Kita nak buat apa? Macam isu kasbah di Sarawak, sebelum pilihan raya kita menang je pilihan raya, kita akan bubuh kunci buang, tutup buang kasbah besok pagi juga. Tapi tak boleh, bila tak boleh, ni UMNO yang janji dulu lama ni. Jadi benda tu terlibat dalam perjanjian yang dahulu kalau yang lama. So benda tu, dan kita kena ingat dulu realiti benda ni. Kalau dulu di tempat-tempat ketenteraan, polis apa semua, minum arak ni adalah benda biasa. Kita tahu tak? Tahu kan? Tak tahu. Ini adalah benda biasa. Minum arak di mes pegawai adalah benda biasa. Tentera dan polis dulu. Tapi sekarang ni tak ada.
Ada lagi beberapa orang kerat 3-4 ekor je lah yang masih tak habis-habis ketagih tak mampu betul orang. Jadi kita cakap dalam konsep sekarang ni yang dari sudut perubahan, majoritinya dah tak minum. Majoritinya dah tak minum. Tinggal lagi berapa kerat ekor ni yang kita nak kena doa, kita nak kena buat sesuatu untuk nak ubah mereka secara sepenuhnya. Sebab benda ni dia bersangkut paut belakang, bersangkut paut pendidikan, latar belakang mereka, pengajian mereka di mana, sistem pendidikan Islam kita yang baru. Sistem pendidikan Islam kita kena ingat, orang yang umur 50-an, 60-an tak sempat merasai sistem pendidikan Islam yang dasar pendidikan negara yang kerajaan buat. Mana sempat dia rasa? Entah apa ni lah yang melalui sistem pendidikan dasar pendidikan negara yang menekankan dasar pendidikan Islam negara. Entah apa ni berubah ni best kita yang mahu rasa. Sekolah agama, sekolah asrama penuh, sekolah agama rakyat dan sebagainya. Adapun best pak kita 60-an mana rasa? Sekolah orang putih. Ini semua bakal tentera dulu mana ada ni langsung. Semua minum kau-kau kan. Macam yang Sprite tu. Tapi tak berhak lah, tak layak lah untuk kita hukum semua. Anda tak masuk